Pertua, soalan saya nombor 5. Menteri Pertanian dan Industri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih ahli yang berhormat. Secara umumnya, wilayah Persekutuan Labuan memerlukan sumber bekalan makanan dari luar untuk memenuhi keperluan rakyat berikutan kekangan kawasan pertanian dan kos input yang tinggi. Sebagai contoh, pengeluaran hasil ternakan di wilayah Persekutuan Labuan hanya memenuhi keperluan tempatan masing-masing, iaitu sebanyak 13.15% sahaja bagi daging ayam, 8.91% saja bagi daging lembu dan kerbau serta kambing, dan 0.2% saja bagi telur ayam dan 6.24% bagi susu segar. Bagi mengatasi masalah rantaian bekalan makanan ke wilayah Persekutuan Labuan, pihak MAFI telah melaksanakan beberapa padanan perniagaan di antara pengimport Labuan dan juga pembekal di Sabah. Sehingga kini terdapat seramai 25 orang pengimport tempatan yang telah didaftar oleh pihak FAMA sejak bermulanya PKP. Dalam senarai ini, 10 merupakan pengimport utama yang baru masuk bekalan makanan secara tetap dari Sabah ke Labuan sebanyak 2 kali seminggu. Anggaran bekalan makanan yang baru masuk oleh 10 pengimport tersebut adalah sebanyak 85 metrik tan seminggu yang terdiri daripada sayur-sayuran, buah-buahan tempatan, tanaman kontan dan pelbagai jenis bawang, buah dan sayur import, telur ayam, barangan makanan sejuk beku dan juga lembu hidup. Pada masa yang sama, seramai 30 orang peserta program ladang kontrak MAFI 2.0 di Sabah turut membekalkan sayur-sayuran dan buah-buahan secara konsisten kepada pengimport Labuan. Selain itu, MAFI turut bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Labuan dalam melaksanakan tindakan-tindakan seperti berikut. Pertamanya, memperkukuhkan pengimportan ayam, daging, telur dan susu dengan mengenal pasti serta meneroka sumber-sumber yang ekonomik dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Keduanya, mengadakan mesyuarat Task Force Bekalan Makanan Labuan pada 2 Mac 2022 bersama pembekal besar di bawah pengurusan Perbanan Labuan bagi menyelaras isu berkaitan kenaikan kos pengangkutan sekaligus mengawal kenaikan harga bekalan makanan di pasaran. Kementerian juga telah mengambil beberapa langkah intervensi untuk meningkatkan pengeluaran hasil pertanian di wilayah Persekutuan Labuan menerusi beberapa program di bawah rancangan Malaysia ke-12 seperti program rezeki ternakan ruminan dan unggas serta program pembangunan agropreneur muda yang dijalankan oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Terima kasih Yang Berhormat. Baik. Silakan. Soalan tambahan. Ya. Terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan yang diberikan. Labuan memerlukan 2.7 juta biji telur ayam sebulan bagi memenuhi keperluan tempatan yang mana sebagian besarnya adalah daripada negeri Sabah. Namun demikian, semenjak September 2021, Sabah telah menghadkan pengeksportan telur ayam ke Labuan dengan mengurangkan kuota daripada 2.7 juta kepada 1 biji telur ayam sebulan. Soalan saya, apakah langkah kementerian untuk menyelesaikan masalah bekalan ini? Sekian. Sila Datuk Seri. Terima kasih Tuan di-Pertua. Terima kasih ahli yang berhormat. Pada ketika ini sebenarnya memang kita memahami tentang masalah yang dihadapi oleh Labuan tentang keperluan telur ayam yang cukup serius pada ketika ini. Keperluan sebenarnya adalah 2.7 juta untuk 1 bulan. Malahan SSL mereka adalah sebanyak 0.2% sahaja, iaitu pengeluaran sebanyak dalam lebih kurang 5,400 biji telur 1 tahun. Wah, jadi Datuk Seri bilang juga telur ni ya? Ya, Tan Sri. Alhamdulillah.
apa yang terjadi sebelum September, Sabah menjadi pembekal utama yang mengeksport telur sebanyak 2 juta satu bulan ke Labuan. Tapi apabila sampai selepas September, mereka telah mengurangkan pengimportan ke Labuan kerana mereka pun memerlukan penggunaan telur untuk rakyat di Sabah. Jadi dalam masa yang sama, kita telah membuat rayuan dan akhirnya hingga bulan November saja Sabah telah meningkatkan penghantaran sebanyak 1 juta. Dalam masa yang sama, MAFI telah membuat padanan dengan pengimport dan daripada ladang-ladang di sini untuk menghantar telur di sana, iaitu sebanyak lebih kurang 1.345 juta daripada bulan Oktober sehingga bulan Januari yang lalu. Bagaimanapun ia menghadapi beberapa kekangan kerana kos logistik yang cukup tinggi, terutamanya untuk penyewaan setiap consignment 350,000 berharga RM10,000. Jadi dengan sendirinya harga telur akan meningkat. Sebab kita dapati harga telur di Labuan adalah sebanyak 48 sen grade A, 47 sen grade B dan 46 sen grade C. Berbanding dengan kita di sini hanya 43 sen saja. Dalam masa yang sama, kita nak melihat apakah jalan-jalan yang terbaik. Dan pada ketika ini, pihak MAFI sedang membuat beberapa perancangan untuk membuat padanan di antara ladang-ladang di Semenanjung dengan pengimport daripada Labuan untuk mendapatkan dan serta dengan Perbadanan Kemajuan Labuan supaya kita dapat mengurangkan kos pengimportan dan kos pengangkutan. Terima kasih Tuan. Baik, ada tambahan satu lagi? Tidak. Saya pindah kepada Datuk Muhammad Hisamuddin bin Yahya. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya nombor 6.